5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. So, boleh nampak paparan cikgu? Boleh cikgu. Okey. Yang ini kita back to basic. Kita back to basic bagi siapa yang dah orang kata dah ada ilmu. So, harap-harap ilmu ni dia lebih manfaat lah untuk awak. Okey, bagi siapa yang rasa permulaan juga kita akan belajar sama-sama supaya kita dapat ingat sampailah kita nak exam nanti. Okey, yang ini cikgu ambil je daripada modul So kita nak buat, kita nak extract. Okey, dalam soalan ni rajah 2, menunjukkan 3 lukisan. Di situ kalau kita nampak dia adalah 3 lukisan bagi pandangan tambahan dan dia tanya kita untuk jenis pandangan tambahan. Okey, siapa yang boleh jawab di sini? Nak cuba nasib? Apakah jenis pandangan tambahan? Kita terus je pergi pada jenis pandangan tambahan. Cuba tengok. Macam mana cara kita nak tackle dia? Boleh tak? Boleh bagi nama untuk jenis pandangan tambahan ni tak? Any one of you? Any volunteer? Cikgu selalu panggil je. Tapi disebabkan nama tak hafal lah pula Yasmin lah, kita bagi dekat Yasmin. Dia penolong kelas tadi, dia ambil kedatangan. Ada Yasmin? Ada cikgu. Apa dia punya nama dia? Nyatakan jenis pandangan tambahan ni. Nama apa ni? Ni kita belajar setahun yang lalu Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Tak. Okey. Unjuran ada yo. Unjuran? Apa tu unjuran? Tak apa. Okay, kita just santai je. So hari ni kita tengok betul-betul. Okay. Apa yang terdapat dalam pandangan kita, kita kena extract dia dulu. Kita kena keluarkan pandangan yang, boleh tak cikgu warnakan di sini? Harap awak tak kisah Jangan kata ni kelas art pula cikgu memang suka colour-colour. Nampak? Nampak tak colour dia? Boleh nampak Okey, kita letak kuning kat sini. Ada warna pink dan ada warna kuning. Kita highlightkan, awak janganlah. Cikgu tak apa, sebab cikgu nak ngajar. Kan? Jadi yang warna pink tu, itu namanya adalah pandangan atas. Yang ni awak kena familiar dengan benda ni. Yang ni adalah pandangan atas dan yang ini for sure adalah pandangan hadapan. Boleh Dan yang duduk ataupun yang berada dalam keadaan sengit di sana itu adalah merupakan pandangan tambahan. Hasil dari apa yang kita dapat daripada dua view yang ada di sini, pink dan kuning. Boleh nampak Tapi dalam soalan ni, dia tanya kita nyatakan jenis pandangan. Okay, so kita kena bagi tahu pandangan ni nama dia apa. Dia ada 3 jenis. Kalau awak masih ingat lah. Kalau tak ingat tak apa, sekejap kita go through sama-sama. Okay, sekarang ni tengok ataupun awak fokus pada rajah yang boleh cikgu conteng sikit di sinilah. Kat sini. Cikgu lorekkan di situ. Itu adalah kita punya pandangan tambahan. Cara kita nak dapatkan apakah nama jenis pandangan tambahan. Okey, sebelum tu, boleh tak kita tuliskan yang ini nama dia apa? Pada segitiga yang color kuning tu, kalau cikgu highlightkan dengan bracket yang macam ni apakah nama dia? Yang ini dinamakan sebagai, kalau awak masih ingat lah, yang ini cikgu jot down as a tinggi. Setuju tak? Itu dikategorikan sebagai tinggi dan bahagian yang ini nama dia adalah lebar. Cikgu letak short form lah. T dan L. Boleh yang itu? Isn't it clear for you? Boleh Okey, cikgu pergi pada pandangan atas pula. Okey, cikgu nak labelkan juga apakah nama pada setiap sisi yang ada. So kita tengok yang colour pink. Colour pink kuning ni senang bila kita nak bagi tahu dekat student. Sebab tu cikgu shadekan dia. I hope you don't mind Okey, yang colour pink pula, yang bahagian yang ini juga adalah L, iaitu kategorinya adalah lebar. Dan yang di sebelah sini dia adalah D. D tu apa?
D adalah depth ataupun kedalaman. Boleh? Boleh tak cara pelabelan yang cikgu tunjukkan tu? Boleh Hopefully- cikgu. Okay, very good. Sekarang fokus mata awak pada rajah rectangle yang cikgu lorekkan ni. Yang color merah ni. Okay, fokus awak di sini. Okay, sekarang cikgu nak gunakan color, let's say I'm using here green color. Okay, starting with our lorekkan yang cikgu lorek yang color merah tu, start daripada sana, cikgu nak tembak ke sini. Cikgu nak tembak ke sini. Nampak tak line cikgu yang color hijau? Dua garisan tu adalah garisan serenjang dengan satah X1Y1 kita. Can you see this? These two lines? Dua Nampak garisan. cikgu. Okay, very good. You can see this as two lines parallel instead of serenjang. Nampak tak? Dia bila sebut serenjang, for sure di sini akan jadi 90 darjah. Ini adalah konsep asas yang awak kena kuasai. Awak kena mahirkan diri. Okay, so berbalik kepada nak tembak tadi. Tadi cikgu kata nak tembak kan? So kalau kita tembak ke rajah yang color kuning, so apa yang akan mati di situ? Kita tengah bercakap tentang alfabet yang cikgu createkan di sana tadi. Ada T, ada L. So apa yang akan mati? Dua-dua akan mati. Betul tak? Okay, so cikgu pangkalkan T. Sorry. Sekejap Alright. Cikgu pangkalkan T kat sini sebab T dah mati. Betul tak? L juga mati sebab dah kena tembakan tadi. Am I right? Betul tak betul? Betul. Okay, konsep tembak-menembak, T dan L dah mati. Tapi permulaannya adalah pada rajah yang cikgu lorekkan, iaitu pada hasil jawapan kita pandangan tambahan. Ingat kita tembak ikut dia punya line. Line yang hijau ni. Kita start di sini. Start daripada pandangan tambahan, tembak ke PH kita, so T mati, L mati. Nampak So kita pergi pada pandangan atas pula yang color pink tu, tadi T dan L mati. Okay, so di PA kita pada yang pink tu ada alfabet apa lagi yang tinggal? L dan apa? D. L dan D. Tadi L dah mati, boleh tak L hidup semula? For sure tak boleh kan? Tak boleh. Jadi kita pangkas siap-siap. Apa yang tinggal di sini? D. D. Jadi jawapan dia adalah, awak tuliskan lengkap. Hijau boleh nampak tak? Can you see my green colour here? Nampak. Okay, very good. So we jot down here pandangan tambahan. Awak tulis cantik lah, tulisan cikgu tak lawa. Pandangan tambahan kedalaman. Okay, have you got this? Dapat? Dapat cikgu. Faham Okay, boleh faham tembak menimbak awak terror kita belajar tembak hari ni. Boleh Okay, kita proceed for the next questions here. Okay, tak kisahlah nombor berapa pun dia letak nombor 3 pun tak ada masalah lah. Okay, rajah tersebut di bawah ni lebih kurang sama juga. Okay, macam mana cara kita nak apply yang cikgu tunjukkan tadi tu? Sama juga, okay. Kita tuliskan di sini, let's say I'm using here. Okay, nak tahu dulu, apakah rajah yang sebelah kiri dan kanan tu, nama dia apa? Boleh tak you bagi dekat cikgu? Yang sebelah kiri tu rajah dia nama apa? Yang sebelah kanan tu rajah dia nama apa? Any one of you? Can you name this? Okay, let's say kiri dan kanan Cikgu letak ni kiri. Ni kanan. Boleh tak awak bagi nama? Kanan. Eja kanan. Kiri. Apa dia? Sorry? Kiri tu PH. Kiri tu PH. Awak kata kiri tu PH. Okey, cikgu tulis PH. Kanan tu? Pandangan atas. Lawak ni. Okey. Pandangan sisi. Yes, Pandangan very sisi. good. Pandangan atas tak boleh duduk sebelah-sebelah ni Okey, ortografi awak kena mantap. Okey, cikgu selit sikit Ortografi kita belajar dua jenis. Satu yang unjuran sudut pertama dan satu lagi adalah unjuran sudut yang ketiga. Tapi dalam praktis kita hari-hari dalam kita punya modul latihan kita lebih beratkan kepada unjuran ortografi sudut yang ketiga.
bila sebut unjuran sudut ketiga sahaja pandangan atas tak boleh berada di sebelah bawah. Mesti berada di sebelah atas sama ada kiri ataupun kanan. Kedudukan dia mesti for sure akan jadi gini ya. Let's say this will be our PA. Okay. Kalau PA duduk belah kiri, so PH dia akan duduk di sebelah bawah PA dan di sebelah kanan PH akan ada PS. Nampak? Boleh ya? Tapi Boleh, kalau cikgu. boleh. Kalau PA awak duduk belah kanan, PH awak juga akan berada kanan tapi di bawah PA. Sebab yang ini adalah unjuran sudut ketiga. Yang ni you kena tahulah. Sudut pertama kita belajar, kita kena tahu. Kita kena tahu simbol unjuran sudut pertama dengan ketiga. Tapi yang kita praktis sebagai amalan latihan kita dalam tajuk unjuran ortografik kita adalah unjuran sudut yang ketiga. Kecuali dalam soalan dia minta kita untuk lukiskan unjuran sudut yang pertama. Can you see this? Boleh faham Okay. Faham, cikgu. Back to this one. Tadi kawan awak kata kiri adalah PH, kanan adalah PS. Okay, is there any other answer selain daripada cikgu dapat jawapan di sini? Ada tak jawapan lain sementara cikgu nak padam ni? Semak tulisan dah buruk kan? Kita padam. Okay, kawan awak kata yang kiri PH, yang ini adalah PS. Ada tak jawapan selain dari ini? Kalau ada bagi tahu. Pandangan atas. Pandangan atas tak boleh sayang. Cannot be. Pandangan atas tak boleh sama sekali. Bila duduk bersebelahan macam ni, dia tak boleh pandangan atas duduk kiri, duduk kanan tak boleh. Pandangan atas for sure tadi cikgu dah jelaskan mesti duduk di sebelah atas sahaja. Okay, bila dia di sebelah bawah, dia akan jadi sama ada yang kiri adalah PH, yang kanan adalah PS atau the other way round. Nampak tak? Sebab dalam soalan, dia tak mention dekat kita kiri dan kanan PH atau PS. Dia boleh jadi. Nampak tak? Dia boleh jadi sama ada PH atau PS. Kita tengok apa jadi jika sekiranya PH. Nah, cikgu tulislah awal-awal sikit lah. Sekejap Okay, we jot down here as a. Cikgu ikut kawan awak bagi jawapan tadi Dia kata ni adalah PH, yang ini adalah PS. So apa akan jadi kalau PH dan PS berada dalam kedudukan yang macam kawan awak bagi tahu tadi. Okey, cikgu nak apply kaedah tembak menembak tadi. So kalau kata di sini adalah PH, di sini akan jadi T kita. Yang ni you kena tahu Di sini akan jadi lebar kita. Okey, yang ini for sure pada PS akan jadi T kita. Tapi di sini apa nama dia? Alfabet apa yang awak akan bagi di sini? Cikgu nak tanya. Alfabet apa di situ? Any one of you? D, very good. D ke? Dengar macam D. Okay? Ya. Okay, very good. D di situ. So kalau kita daripada pandangan tambahan kita, tadi cikgu ajar daripada sini kita akan start menembak. So ni mati, ni juga mati. So pergi pada PH kita, T tadi dah mati. So kita cancel sahaja. So yang tinggal adalah pandangan tambahan kelebaran. Nampak tak? Pandangan. Okey, cikgu tulis. Walaupun buruk, harap-harap boleh faham Pandangan tambahan. Tulis bagi penuh pandangan tambahan am I right? Kelebaran here. Yes, kelebaran. Itu jika sekiranya cikgu ikut jawapan yang kawan awak bagi tadi, PH dan PS. Tapi boleh tak kalau kata cikgu tak nak andaikan PH duduk kiri, cikgu kata PS pula duduk di sebelah kiri. Boleh tak? Can it be like that? What color am I going to use here? Okay. Let's say sebelah kiri tadi, instead of you are having here as a PH, cikgu tukar ni sebagai PS yang hijau dan yang ini akan jadi PH cikgu. Okey. Bila kedudukan dia macam ni, T kekal T, yang ini akan jadi lebar. Okey. Yang di sebelah PS kita T kekal T juga. Okey. Dan yang bahagian itu bukan lagi L tapi dia adalah depth D. Boleh So kita still menembak di sini, T hilang, L pun mati.
So pergi dekat pandangan sisi kita, tadi T dah mati. So di sini habis T, yang tinggal adalah, apa yang tinggal sayang? Pandangan? Kedalaman. Yes, very good. Okay, so it can be either pandangan tambahan kelebaran atau boleh juga dinamakan sebagai kedalaman. Jika sekiranya kes ini yang berlaku lah, kita tak boleh tahu, tak boleh nak tentukan sama ada kiri kita adalah PH ataupun PS. It can be either one. So bila either one, okay, jawapan awak pun akan jadi sama ada kelebaran atau kedalaman. Jika sekiranya markah diberi pada awak adalah 1, so you can choose only one answer. Kalau you nak tulis kedua-dua, pastikan pairing awak adalah betul. Jangan pula awak rasa macam ter-overconfident hari tu macam cikgu cakap ada 2 jawapan. Awak pun dengan confidentnya tulis pandangan tambahan kelebaran and then slash ketinggian. All gone. Markah 1 awak hilang. Dia tak boleh gabungan yang tak serasi dengan dia. Gabungan kena serasi. Kalau kelebaran, mesti dengan kedalaman lah kalau untuk kes yang ini. Can you understand this? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Tapi, ada tapi lagi. Jika sekiranya pandangan yang sebelah kiri dia siap-siap tulis dekat bawah, pandangan itu adalah pandangan hadapan. Jadi awak tak boleh ada 2 jawapan. Awak akan hanya refer pada jawapan yang berkala merah sahaja. Isn't it clear for you? Nampak Bila dilabelkan pada komponen berkenaan, yang sebelah kiri tu dia tuliskan sebagai PH. Pandangan hadapan lah. Okay, cikgu guna short form je. Yang sebelah kanan tu for sure dia akan jadi PS kita. Untuk kes yang ini awak kena refer yang colour merah. Tapi jika sekiranya dia tak label, it can be either one. Both. Dia punya jawapan akan jadi sama ada kelebaran atau kedalaman. Ini special case sikit lah untuk kelebaran kedalaman. Dia akan hanya dapat satu jawapan jika sekiranya kedua-dua pandangan ataupun salah satu pandangan dilabelkan siap-siap dalam soalan awak. Isn't it clear? Harap-harap jelas Faham cikgu. Okay, very good. So we proceed to the next page ya. Okay, di sini apakah nama dia? Kita kalau tak nak tembak, kita dah terror dah tadi, kita dah boleh terus bagi jawapan dekat dia. So, apa jenis pandangan tambahan ni? Sebelum tu awak kena tahu dulu yang ini apa, yang ini apa. Kalau tak, you tak boleh nak bagi jawapan di sini. Kalau awak tak kenal betul-betul dengan komponen yang berada atas dan bawah di sini. So ni apa, ini apa. So yang di atas ni apa? I'm going to jot down here. Refer to your answer. So what is this? Pandangan tambahan. I know, pandangan tambahan. Ni, rajah ni namanya apa? Dalam ortografi, apa nama dia? Pandangan? Hadapan. No, this one should be pandangan atas. Pandangan atas. Tak boleh jadi hadapan dekat atas. Yang ini for sure akan jadi Saya kata PH. yang bawah tu paling hadapan. Pandai. Boleh Sekarang PA tak boleh ada di bawah. PA wajib di atas. Jika kita refer pada unjuran sudut ketiga kecuali disebut diminta dalam soalan nakkan pandangan bagi unjuran sudut yang pertama. Iaitu lainlah. Okey, ini adalah amalan yang biasa kita buat. Kita gunakan unjuran sudut yang ketiga. Dalam ketiga, PA for sure akan duduk di sebelah atas. Okey, di bawah PA adalah unjuran bagi PH kita. Nampak Bawah PA tak boleh ada PS. Nampak tak? Okay, back to our questions here. So what's the answer for jenis pandangan tambahan di sini? Any one of you can give me the answer. The correct answer. Hurry up. I'm waiting for your answer. So what's the answer now? Tadi dah 2 contoh kita buat. Instead of 2 contoh tadi ada 3 contoh. Kita terselit tadi 1. Okay, so this is the 4th one. Okay, apa jawapan dia? Jenis pandangan ni nama apa? Pandangan tambahan ketinggian. Okay, very good. Jenis pandangan dia adalah pandangan tambahan ketinggian. Okay. Sebab tu cikgu nak awak tahu apa nama PA-PH di situ. Supaya sat lagi kita nak labelkan. Kalau di situ adalah PA, cara nak melabel yang ini adalah L, lebar dia. Dan yang di sini adalah dia punya depth ataupun dia punya D. Dan yang ini akan jadi lebar yang sama.
Okey, untuk pH di sini akan jadi T. So kita start tembak. Kita start daripada pandangan tambahan kita, tembak ke sana. Apa yang mati? L dan D. So bila L dah mati, di sini pun dia tak akan hidup lah. Yang tinggal adalah T sahaja. So jawapan kita adalah tulis penuh, dia adalah pandangan tambahan. Tulis bagi penuh Yes, very good. Ketinggian. Jangan tulis pandangan tambahan tinggi. Okay, markah tak bagi kalau you tulis tinggi. Tulis penuh, pandangan tambahan ketinggian. We'll give you 1 mark here. Okay, so we proceed. Hopefully, okay tak ada masalah. Okay, so as for number 6 here. Kita nak start melukis. Nampak Kita nak start melukis pandangan tambahan kita. Satah X1Y1 diberi pada kita. Ini kebiasaan diberi. Dan kalau you tengok di sini, garisan garisan ni dengan garisan ni, dia adalah garisan yang selari. Nampak? Okay. Jika sekiranya X1Y1 tak diberi pada awak pun, awak masih boleh proceed, masih boleh dapat jawapan bagi pandangan tambahan. You boleh allocatekan X1Y1 awak di mana-mana. Kat sini pun boleh. Katalah ini soalan lembaga lupa nak bagi. Contohlah Okay. Kalau terlupa nak bagi, awak boleh provide your own X1Y1. As long as the concept that we are using here is a parallel line. Dua garisan ni adalah garisan yang selari. Janganlah bagi rapat. Okay. You bagi space sikit lah. Sebab sekejap lagi kita nak tahu pula, nak letakkan kita punya satah rujukan XY pula. Boleh Okay, kita padam. Sekejap, kita buang. Okay, back to this one. Boleh follow Okay, so di sini apakah langkah ataupun apakah perkara utama yang awak kena highlightkan sebelum kita nak start buat kita punya pandangan tambahan? Soalan ni agak simple lah. Tapi simple pun konsep asas kita apply untuk ke semua soalan, senang ke susah ke sama je. Nampak So apakah konsep asas kita? Any one of you can name it? Siapa yang boleh bagi tahu kat cikgu apa yang kena ada dalam minda awak? Mind awak apa dia? Apa yang awak nampak di situ? Any one of you? Sebelum nak mulakan ni, apa ilmu yang awak kena ada? Any one of you? Hello? Boleh ke tak boleh? Ke dah lupa? Terlupa tak apa. Berterus terang sekarang tak apa. Supaya nanti awak akan ingat waktu exam nanti. Okey, tengok sini Sama juga kes, kita masih merujuk pada unjuran sudut yang ketiga. Okay, dalam unjuran ortografik kita, yang ini adalah unjuran sudut ketiga. Yang di atas ni adalah pandangan atas dan yang di bahagian bawah ni adalah dia punya PH dia, pandangan hadapan. Okay, so yang akan bekerja di sini adalah dari pandangan hadapan. Kalau boleh cikgu colourkan jugalah di sini. As I'm using here as a yellow here. Letak colour ni lah pula. Nampak tak? Kan cun tu. Okay, kita ada peach colour, kita ada warna kuning di sini. Nampak So senang sikit cikgu nak sebut peach dengan kuning di sini. Instead of PA, PH kan. Sekejap lagi awak pun pening. Okay. Kita akan bermula dari yang colour kuning. Nampak tak? Dari yang colour kuning. Okay. Sebab kita tahu dah. Cikgu gunakan garisan binaan di sini. So harap-harap awak boleh nampak lah. Okay. Okay. Yang ini daripada sini dia akan bekerja pergi ke sini. Nampak? Dia akan bekerja pergi ke sini. Kita unjurkan semua garisan tu ke situ. Ni cikgu tunjuk contoh dulu. Saya cikgu tunjuk macam mana cara nak lukis. Okey, ini adalah langkah pertama yang awak kena tahu di mana sudut yang di sini for sure akan jadi 90 darjah iaitu berserenjang dengan garisan X1Y1. Itu adalah konsep yang pertama. Yang kedua kita kena tahu dekat mana kita nak letakkan satah rujukan XY kita. Okay, do you have any idea where are we going to allocate our XY here? Awak ada idea tak dekat mana nak letakkan XY? Yang colour kuning dah bekerja untuk dapatkan garisan unjuran serenjang. So we are still lacking of
rectangle yang color peach. Belum buat apa-apa lagi. Nampak tak? Boleh faham tak? Yang color kuning tu kan, dia kejap lagi dia akan bekerja untuk buat garisan unjuran 90 darjah. Which is serenjang dengan X1Y1 kita. Nampak So apa yang belum digunakan adalah rectangle yang color peach yang di sebelah atas, iaitu PA kita. Iaitu belum kita gunakan. Jadi kita kena letakkan X ataupun satah rujukan XY kita pada rajah yang belum kita gunakan. Sebab kuning kita dah tahu dah dia akan digunakan untuk buat unjuran. Nampak Kita tak nak bagi kerja dekat yang color kuning tu banyak sangat. So kita agihkan kerja, bagilah XY berada pada komponen yang lain pula. Komponen yang rectangle yang color peach pula. So kita nak letakkan dia dalam keadaan horizontal ke dalam keadaan vertikal? Can any one of you give me the idea? Macam mana? Kita nak letakkan XY kita secara vertikal ataupun horizontal? Vertikal macam ni lah. Kalau vertikal, tegak macam Pak CY. Kalau horizontal, macam Pak CX. Mengufuk lah. Tegak dan mengufuk. Vertikal, horizontal. Awak nak pilih yang A ke nak pilih yang B? Kita main teka-teki. A ke B? B. Which is? Cikgu. Siapa kata A? Nak dengar sikit. Ingat kita nak letakkan XY kita. So XY kita nak pilih A ke nak pilih yang dalam keadaan B? Any one of you? B, cikgu. B, cikgu. Ada yang kata A? Ada tak? Boleh tak kita letakkan A? Kita pilih sebagai satah rujukan XY kita. Can it be like that? B. B, dia tak mau. Dia tak nak A, dia marah dah tu. Dia kata B. Okay, kita tengok Okay, so B, kawan awak kata dalam keadaan mengufuk. Just a very simple things here. Kita andaikanlah orang lidi. Tahu tak orang lidi? Tahu kan? Tahu cikgu. Orang, tahu. Okay, bila ada rajah dalam keadaan peach dan color kuning. Upside down lah. Atas dan di bawah. Okay, orang lidi tu kan andaikan dia panjang. Okay. So dia akan berada dalam keadaan tidur kat sini. Ni kepala dia. Dia punya tangan, dia punya kaki. Lebih kurang gitulah. So dia akan kita letakkan secara tidur. Sebab kalau kita letakkan tegak tak lepas. Sebab orang lidi ni kita andaikan dia tinggi betul lah. So kalau dia tinggi betul, kita letaklah kok mana pun. Kalau kita pilih dalam keadaan B, dia still boleh berada di perantaraan dua komponen tersebut. Jadi pemilihan B yang kawan awak bagi tahu kat cikgu tadi adalah tepat. Tahniah ni betul. Kita kena tahu dulu XY kita nak letak dalam keadaan yang macam mana. Horizontal ataupun vertical. Which is A ataupun B lah. So kawan awak pilih B. Betul. Okay. Andaikan yang dalam keadaan macam ni lah. So B dia nak letakkan dekat mana pula? Dia nak letak kat mana? Kita buang, kita padam. Okay, kita padam semak kan? Okay, B nak letakkan macam mana pula caranya? Nak letak dekat atas ke nak letak dekat bawah? Terpulang pada kita sendiri. Kita kalau kata kita dah tahu dah. Kita nak letak, cikgu tebalkan sedikit lah. Okay, warning hijau. Katalah cikgu letakkan dia di sini. Nampak Tali hijau nampak tak? Cikgu Nampak letak. cikgu. Okay, very good. Cikgu letakkan dia di sebelah bawah. Komponen sebelah bawah. Pemilihan B adalah yang tepat. So kita letakkan yang kali hijau. Yang ini wajib jangan kata tak wajib pula. Wajib. So sekarang ni cikgu padam yang ini sebab tadi tak tunjukkan dia punya cara. Cuma bagi tahu dia dah penat bekerja. So kita agihkan XY kita pada PA pula. Okay. Okay, kita padam dia. Tadi yang ini warna kuning kan? Okay, let's say warna kuning tu So, cara penulisan kita punya satah XY kena betul juga. You tengok dekat X1Y1 awak. Ni sebelah kiri lah cikgu andaikan X1 berada kiri. So, di sini akan ditulis sebagai X. Dia tak boleh ditulis sebagai Y. Cara penulisan kena betul juga. Mengikut apa yang diberi pada X1Y1 awak. So, Y awak akan berada di sebelah kanan. So, you jot down here as a Y. X, Y. Nampak Okay, bila kita dah tahu dah kita nak set macam ni. So, kita keluarkanlah
peralatan. Okey, peralatan macam biasa. Yang ini cikgu andaikan dia adalah T square. Sorry, kepalanya patah. Nak buat macam mana kan? Okey, kita andaikan. So, T square ni nak letakkan dekat bawah. Awak just imagine lah untuk part awak gunakan T square awak. You just align betul-betul awak punya papan lukisan tu. Okay. Letakkan betul-betul supaya dia jadi kosong darjah lah. Okay. Supaya kita nak satu garisan yang mengufuk sahaja. Boleh? So cikgu nak gunakan dekat sebelah bawah dia tak lepas, tak muat. Okay. So awak andaikan dia ada di sana lah. Boleh? Sentiasa pairing kan awak punya T square dan juga you punya dua set square ni. Nampak set square ni awak biasa guna kan? Kan? Betul? Biasa cikgu. Betul cikgu. Ke dah lama tak guna kan? Dah PDPR kan? Okey. So di sini kalau kita tengoklah kita ada set square 30, 60 dan kita juga ada set square yang 45. Oh sorry. Terlukis dah cepat. Okey. Nampak pada pihak awak pun awak ada set square yang macam ni. So kita punya starting starting kita macam mana? Kejap Cikgu simpan ni sekejap. Kita tengok kita punya angle dia pakai berapa. You kena check dulu angle dia guna berapa kat sini. So kalau cikgu check di sini dia menggunakan ni 45 darjah. Sebab ini adalah set square 45 darjah. Nampak ni? Okay, nampak sudut yang digunakan adalah 45 darjah. Boleh faham ni? Okay. So part awak ambil set square ni. Ni set square ni. Cikgu nak tunjuk dia tapi ruang di sini tak cukup. Tapi untuk part awak, katalah you dah tahu ni 90 darjah tadi. Nampak Jadi tadi ada T square kat sebelah bawah. You bawa dia pergi ni. Alignkan dengan T square kat sebelah bawah. Letakkan dia jauh sedikit dari bucu yang ada kat sini. Nampak Boleh? Ini adalah permulaan yang kita nak lukis lah. Kita nak start. Okay, let's say I'm using here as warna sini warna merah, nampak tak? Lukisan cikgu hanya boleh terhenti di sini sahaja. As for your part, you just lengthen lah. Awak panjangkan. Boleh tak? Yang ini. Garisan ni adalah garisan permulaan. Garisan binaan kita. Tapi garisan tu merupakan starting point kita nak letakkan kita punya set square yang satu lagi. Boleh nampak? Supaya garisan tu kita jadikan panduan untuk kita buat unjuran 90 darjah pada X1, Y1 kita. Can you see this? Garisan ni akan jadi sebagai garisan binaan. Boleh faham? Any one of you? Ada yang tak faham? Ni garisan ni. Garisan ni should be parallel dengan bahagian ini. Ketiga-tiga garisan condong ni adalah selari ke semuanya. Cikgu cuma anjakkan dia supaya dia berada di bawah sedikit. Sebab apa? Kita tak nak dia dilukis di sini tau. Kalau kita ambil garisan ni sebagai kita punya rujukan, okay, katalah ni sebagai rujukan kita, kita bila ada garisan serenjang, for sure kena ada satu lagi set square. So andaikan ni adalah set square kita, kejap cikgu align set. Bagi dia jadi, kejap I'm try to allocate this. Okay. Okay, kata lagi tu dia selari gitu kan. Selari macam ni. Kalau you letakkan set square dalam keadaan macam ni, nampak ni set square ni. Okay. Dan awak nak dapatkan garisan serenjang. Garisan serenjang awak mestilah awak letakkan di atas set square yang satu lagi. Ni cikgu bawa sekali dengan orang kata langkah kerja masa awak di tingkatan 5. Tingkatan 4. Nampak ni? Ini tujuan dia. Nampak tak? Kalau cikgu gunakan garisan ini, garisan sedia ada pada objek yang color kuning, okay, sebagai panduan kita untuk dapatkan garisan serenjang di sini, okay, dia akan ganggu bila kita nak ambil bahagian bucu kat sebelah bawah. Nampak tak? That's why cikgu buatkan dulu satu garisan panduan supaya dia berada di sebelah bawah ataupun terjauh sedikit dari yang color kuning supaya kita bolehlah bernafas sedikit. Supaya bila kita letakkan satu lagi set square di sini, nampak ni? Dia boleh lagi hala ke sana. Tak cukup besar, kejap cikgu besarkan sedikit. Sekejap Itu besarkan sikit lah. Okey ni
Kalau kata cikgu nak ambil bucu kat bawah ni kan, masih boleh. Nampak ni? Letak je dekat yang colour merah tu. Tapi yang ini mesti ada set square lah. Set square yang satu lagi tu. Yang 60-30. Boleh faham tak? Macam mana nak dapatkan garisan ni? Faham cikgu. Menggunakan peralatan. Ya, cikgu. Boleh faham Okey, so dari sini kita akan unjurkan dia ke sana. Boleh faham Okey, so kita unjurkan. Okey, cikgu unjurkan ni. Garisan binaan lah. Kita pilih binaan kita colour tu sikit. Okey. Ni. Panjangkan macam mana pun tak ada masalah panjangkan je. Kalau nak guna, guna. Kalau tak guna tak apa sebab dia masih dalam binaan. Okey, ini pun sama kes. Kita unjurkan gini Okey, you unjurkan ke sini. Okey, and then pergi dekat sini. Ingat masih set square yang sebelah bawah tu masih adalah, masih awak gunakan. You fix yang di sebelah bawah tu, you cuma gerakkan yang di sebelah atas set square tu. Okay, so kita simpan sekejap lah. Okay, semak kan. Okay, garisan ni dah pun kita perolehi, iaitu garisan unjuran daripada yang colour kuning supaya di sini akan terhasil 90 darjah. So dapatlah garisan unjuran untuk kita lukis kita punya pandangan tambahan. Nampak Boleh nampak? Okay, kejap Sekarang ni kita akan ambil ukuran. Kita akan ambil ukuran pada sata X, Y kita. So, katalah cikgu nak highlightkan ni kejap Ni satu, cikgu highlightkan. Okay. Yang ini. Kejap cikgu nak keluarkan dia punya kotak dekat situ. Awak tak payah buat lah. Cikgu just nak demo je ni. Okay. So sekarang let's say kita guna colour lain sikit lah. Okay. Ni colour ni. Okay. Sekejap Okay. Kita sekarang ni kan seolah-olah nak mengangkat ni. Garisan ni. Nampak Kita seolah-olah nak angkat semua yang colour apa ni magenta yang berada di sini supaya raja ni boleh kita angkat dia supaya dia dapatlah kedudukannya di sini. Nampak ni? Tapi dalam keadaan yang kita putarkan kedudukan dia mengikut garisan inilah. Nampak Boleh faham tak? Seolah-olah kita angkat keseluruhan. Okey, apa yang tak akan berubah di sini adalah kedalaman dia. Okey, dari segi kelebaran dia akan berubah mengikut bahagian yang kita unjurkan tadi. Boleh faham tak di situ? Boleh faham Faham cikgu. Boleh, cikgu. Very good. So kita buang ni, kita tak nak lah. Okey. Sekejap. Okey. Kalau boleh faham tak jadi masalah. So kita sekarang ni berada pada XY, kita nak ambil ukuran kedalaman. So seperti biasalah awak akan gunakan awak punya jangka lukis lah. Kan? Kita nak ambil ukuran so kena guna jangka lukis kita. Jangka lukis ni agak gedabak besar dia kan. So agak sukar sedikit lah untuk adjust dia. So apa yang cikgu nak tunjuk, katalah ukuran dia sama. So cikgu andaikan di belakang sana pun dia akan dapat ketinggian yang sama lah. Okay, kita akan ambil ukuran ni. Okay, kita akan pindahkan dia ke bahagian sini lah. Okay, yang ini raja yang simple kita akan bawa dia pergi sana. Nampak? Untuk yang bahagian sini. Okay, yang di bahagian tepi sana pun, yes, we are using the same method lah. Kita just ulang sahaja. Ini Okay, kita bawa dia pergi situ. Kita tandakan. Nampak tu? Okay, so kita akan dapat bahagian inilah. Dan kalau kita sambungkan dia dalam garisan objek, kita akan sambungkan di sinilah. Awak gunakan peralatan lah So kita dapatlah kita punya jawapan ni Okay, kita hitamkan. Dan garisan binaan. Okay, garisan binaan. Garisan terlindung. Ni Garisan terlindung for sure dia akan berada di bucu yang paling bawah sinilah. Sebab mata kita seolah-olah berada di sini. Mata kita andaikan berada
Di bahagian sini lah. Nampak ni? Kalau boleh, tu mata. So bahagian yang ini dia akan jadi terlindung. So awak kena lukiskan as a hidden line lah. Ini adalah hidden line kita. Ni yang. Ni adalah hidden. Nampak? So dari segi ketinggian tak berubah. Sama je macam yang kita dapat ni. Okay, yang berubah hanyalah pada dia punya orang kata apa, saiz yang sebenar dia. Nampak tak? Dia dah lebih, orang kata lebih panjang di sini. Inilah perlunya pandangan tambahan bila mana kita nak tahu panjang sebenar bagi ataupun merujuk pada komponen yang di sini. Nampak ni? Komponen yang ini. Kita highlightkan kawasan ini. Nampak Yang kita lukiskan tu kita nampak di kawasan inilah. Di mana mata kita betul-betul observe dari kedudukan berserenjang dengan bahagian yang condong. Okay, so kita bukan setakat ada ortografik 3 view, tapi ditambahkan satu lagi iaitu pandangan tambahan di mana view ataupun observation mata kita adalah berserenjang dengan garisan ataupun komponen yang berada dalam keadaan condong. Okay, boleh faham tak konsep basic dia macam mana? Faham cikgu. Boleh? Faham, cikgu. Okay, very good. So di sini rasanya tak ada banyak masalah sangat. Cuma kita tengok sedikit. Okay, soalan 9. Soalan 9 pun rasanya tak ada masalah sangat sebab kita back to basic lah. Okay, macam mana yang cikgu tunjukkan tadi tu. Boleh jelas di situ Jelas cikgu. Okay, ada soalan tak setakat ini? Cikgu. Ya. Untuk yang garisan tak nampak tu putus-putus kan? Ya, garisan hidden. Garisan putus-putus. Itu pun awak kena sentiasa bacakan soalan. Kadang-kadang soalan dia kata butiran terlindung tak perlu ditunjukkan. Jadi awak tak payahlah tunjukkan. Boleh di situ? Boleh Boleh cikgu. Okay, very good. So ini nombor 10 rasanya tak ada masalah sangat lah. Okay. Sebab kita cuma nak highlightkan pada awak dia punya konsep asas dia. Okay, boleh tak? Kalau cikgu terus pergi pada nombor 14 di sini. Boleh cikgu. Okay, sebelum tu nak tanya. Awak guna kaedah apa untuk dapatkan jawapan pandangan tambahan? Kalau cikgu akan gunakan kaedah pelabelan. Numbering 1, 2, 3. Awak? Awak guna kaedah apa? Tak ingat cikgu. Lupa habis. Yang tadi tu boleh ingat semula tak? Ataupun awak rasa macam pernah belajar tapi macam ingat-ingat lupa ingat. Dia ingat-ingat lupa bahaya tapi kalau lupa ingat, okey. Sebab N dia adalah ingat. Yang cikgu terangkan tadi tu boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh boleh ikut Okey, so nombor 14 dia dah sampai ke topik yang orang kata soalan dia lebih kurang nak menjurus ke soalan peperiksaan SPM awak lah. Okey, sebab kalau kita tengok yang basic tadi setakat yang berapa puluh tahun lah daripada tahun 1993 bila mana lukisan kejuruteraan namanya dulu adalah LK, lukisan kejuruteraan diperkenalkan 1993 di sekolah harian biasa. Tak pernah lagi lah ada soalan pandangan tambahan yang soalannya macam yang cikgu tunjukkan basic tadi. Sebab terlampau senang. Okay, so panduan dia target adalah untuk menguji kemahiran pelajar bagaimana cara nak mendapatkan jawapan pandangan tambahan termasuk dengan permukaan curve ataupun bahagian yang ada lengkung. Nampak tak? Okay, so di sini ada lengkung. Kalau you perhatikan di sini kita ada kalau boleh cikgu highlightkan di sini ada 2 lengkung sebenarnya. Okay, kita highlightkan sedikit lah. Okay, bahagian sini satu, mata awak tumpukan pada objek A ataupun pada pictorial. Ini adalah, okay, satu lengkung. Lengkung yang color hijau. Nampak Dan satu lagi cikgu gunakan lengkung yang color merah di sini. Kat sini Okey, itu adalah pada pictorial. Boleh nampak clear? Boleh nampak ke? Hopefully. Boleh cikgu. Boleh Okey, pada pandangan hadapan. Ini awak dah kena tahu dah bila cikgu sebut pandangan hadapan, pandangan atas dah tahu dah. Pandangan hadapan for sure dia akan duduk di sebelah bawah lah.
Okey, pandangan hadapan, lengkung yang merah dan hijau tu dia akan overlap. Boleh jelas bila mata kita tengok di sini. Mata kita dari sini dia adalah PH. Okey. Merah dan hijau dia coincident lah. Dia satu duduk kat depan, satu duduk kat belakang. Tapi flat dia dia punya curve tu sama. Cumanya dia punya pinggir merah, pinggir hijau tu. Satu depan, satu belakang. Dia akan teroverlap. Okey, cikgu tunjukkan. Hijau. Mula-mula yang hijau. Kat sini And then Cikgu, ya. ada student nak request masuk. Oh, tak boleh masuk ke? Cikgu dah autokan dia. Tak boleh juga Tak boleh, Sebab mananya? Mana dia? Tadi dia request. Sekejap saya check. Check balik. Sebab di sini cikgu dah autokan. Tak kisah dia guna MOE ke, dia boleh masuk je. Mungkin line dia kot. Cuba minta dia refresh balik. Boleh ke? Sebab cikgu dah auto admit dia. Sekejap cikgu. Sabar cikgu teruskan dulu. Boleh Harap-harap dia okey lah. Okay, back to this one Okay, so tadi lengkung yang hijau dan lengkung yang merah dia teroverlap di atas curve yang sama. Boleh faham maksud dia. Itu pada pandangan hadapan. Pada pandangan atas pula. Cikgu bila buat pandangan tambahan, cikgu akan minta pelajar cikgu supaya highlightkan dulu permukaan yang curve. Sebab curve ni dia akan bagi markah yang lebih. Dan curve ni juga akan biasanya akan kill awak sikit lah. Tak adalah teruk sangat, dia akan trigger awak sikit lah. Okay. So sebelum dia trigger awak, kita trigger dia dulu. Okay. So yang hijau, okay. Curve yang hijau kedudukan dia berada di mana? Sebab tu cikgu minta awak supaya recognize yang mana satu pandangan kita tu. Pandangan kita kalau kita tengok yang ini adalah pandangan atas. Kedudukan dia yang ini pandangan atas kita. So yang kali hijau kita akan Di duduk atas. di yes, Atas. very good. Dia akan berada di sini. Nampak cikgu highlightkan. Dan yang merah akan ada di sebelah yang condong. Am I right? Betul? Setuju? Betul cikgu. Betul, Setuju. cikgu. Yes, very good. Okay, so kalau awak dah kenal pasti dekat mana lengkung, okay, kita hari ni nak fokuskan pada lengkung terlebih dulu. Nampak cikgu nak bawakan lengkung dulu. Starting daripada, kalau boleh kita labelkan dulu sikit. Di sini adalah 1. Okay, cikgu start dengan 1. Okay, and then kita akan gunakan, cikgu kena guna peralatan lah. Kalau cikgu tak guna peralatan, awak sat lagi tak guna. So, kena tengok cikgu guna apa? Cikgu guna peralatan untuk dapatkan dia punya garisan elemen. Berapa nak bahagi? Sebelum terlupa. Kita nak bahagi kepada berapa ni? Lagi cikgu nak test. Apa nama garisan yang kita lukis ni? Nak bagi kepada berapa ni? Apa nama garisan ni? Hello? Dekat. Nak bagi berapa, Cik? Yes, very good. Minima. Minima bahagi 3. Okey, kita punya pemilihan adalah random. Kita anggarkan sahaja. Kalau kata tak okey juga dia punya curve, kita tambahkan elemen dia. Ini adalah garisan elemen nama dia. Random lah kedudukan dia. Tak kisah mana-mana pun. Tak payah nak sukat berapa-berapa dia. Kita just randomkan dia tapi make sure dia adalah berserenjang dengan garisan horizontal yang ada. Boleh Okey, ini adalah garisan elemen yang kita bentukkan. Dan di sini cikgu just nak labelkan sebagai nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Boleh macam tu? Boleh, Kita provide elemen. Yes, very good. Kita provide elemen sebab apa? Tujuan dia adalah untuk mencari intermediate point. Tadi nombor 1 katalah kat sini kan. Kat sini nombor 1 kita. Sini hujungnya nombor 5. Cikgu buat yang merah dulu Okay, so
intermediate tu mungkin 2 duduk kat sini. Okay, so 3 duduk kat sini, 4 duduk kat sini. Itu tujuan dia kenapa kita provide elemen. Garisan elemen adalah untuk menghasilkan titik-titik antara di atas lengkung yang kita nak dapatkan nantilah. Okay, boleh ya? Okay, so unjuran, balik kepada garisan unjuran. Awak guna peralatan, cikgu tak apa, sambung terus. Okay, jangan lupa garisan unjuran. Dan di sini, for sure, dia punya, orang kata apa, satah rujukan dia, pemilihan katalah kita pilih di sebelah bawah. Satah rujukan kita di sebelah bawah. Dan kita labelkan dia sebagai X duduk kat kiri, Y duduk dekat sebelah kanan. Yang ini adalah wajib. Nampak Dia adalah satu kewajipan. Wajib awak letakkan X, Y. Boleh faham Cikgu kata wajib tu kena tahulah sebab apa. Okey, dan garisan ini pula kita nak dapatkan garisan itu supaya dia dapat garisan yang serenjang. As for your part, awak kena gunakan 2 set square. Supaya dapat garisan selari, letakkan ke sebelah belakang sedikit. Okey, garisan ni Make sure garisan ni awak unjurkan ke belakang sedikit. Katalah cikgu gunakan binaan kat sini katalah gitu. Nampak? Nampak Panduan kita. Kita punya track kita start di mana? Supaya mudah untuk kita capai bahagian pepenjuru ataupun bahagian bucu yang berada di sebelah belakang. Kita andaikan duduk belakang lah. Sebab tadi cikgu kata mata kita sentiasa refer pada bahagian yang curve ataupun bahagian yang melengkung ataupun bahagian yang condong lah. Okay. So bila kita letakkan kat belakang, kita dah boleh adjust dah kita punya set square ni. Kat sini you andaikan ada satu lagi set square lah. Cikgu tak letak lah. Sebab orang kata tak celui. Tak celui dah. So kita andaikan ada set square kat belakang. Awak just provide. So you buat macam mana yang cikgu buat ni. Nampak? Okay, start daripada belakang. Tapi untuk yang case yang ini, kita try untuk bahagian lengkung terlebih dulu. So, cikgu fokus pada bahagian lengkung. Titik pertama kita di sini. Nampak ni? Okay, cikgu just panjangkan gitu. So, disebabkan XY kita, pemilihan kita pada pandangan hadapan kita, kedudukan dia berada di sebelah bawah sekali. So, tak payahlah nak letak panjang-panjang SM binaan. Kita just berhenti takat XY pun boleh. Tapi tak apalah, kita ambil lajak sikit kat tu. Boleh So kita move lagi, kita gerak lagi. Kita pergi pada garisan yang ini. Okay, cikgu stop kat situ. Garisan binaan. Cikgu nak fokus pada lengkung dulu Lengkung yang color merah. Okay, sini. Dan kat sini satu. And then the last one refer to our extreme point lah. Last kali adalah kita punya extreme point. Kat sini. Okay, that's it. Kita letak tepi sekejap. Kita dah ada garisan unjuran daripada pandangan atas. Okay, dah pergi kepada pandangan hadapan kita. Elemen dah kita bentukkan minimal 3. Okay, kalau tak cukup you tambahkan aja. Okay, janganlah sampai 10. At least kalau you rasa tak sesuai dengan jarak tu, perlu lagi intermediate point, you tambah lagi satu elemen, tak jadi masalah. Okay, tapi markah tak akan tambah lah. Juga tak akan berkurang. Tapi akan berkurang kalau berlaku kesalahan. Itu je. Okay. So fokus pada yang lengkung merah di sini. So macam mana cara nak ambil? Macam biasalah. Keluarkan ni awak punya jangka lukis. Cikgu punya giant dekat sini. So agak rumit nak ambil sebab takut tak lepas Okay, tak apa, kita cuba. Tak cuba tak tahu. Ni starting pada garis XY. Sebab tu keutamaan dia adalah tentukan dulu satah rujukan kita. Nampak So di sini cikgu akan ambil start daripada satah rujukan XY. Kita akan ambil ketinggian yang di sini. Daripada XY nak pergi ke 1. 1 kita tadi ada kat sini Nampak? Tu cikgu label. Okay, so kita gerakkan. Ni pergi dekat garisan serenjang nombor 1 tadi, kita akan start menanda. Nampak? Cikgu tanda tik. Boleh Okay, so as for the next point is,
Kita gerakkan ini pergi ke, sorry. Dia sensitif sikit. Bawa dia pergi ke, ni dia tak lepas tau sebab dia punya, kata apa, terlampau besar. Cikgu bolehlah ambil macam ni tapi awak tak boleh lah. Awak kena ikut dia punya route juga. Okey, sekejap kita ambil jarak 2. Okey, jarak 2. Ni ambil ketinggian betul-betul you ambil tepat-tepat. Alright. Cikgu check ni. Ketinggian dia gitu. And then pergi pada elemen yang kedua. Ini elemen kita yang kedua yang color merah Okey. Awak pergi dekat sini. Awak tandakan. Ingat kita gunakan ketinggian. So ini adalah jarak ketinggian yang kita ambil tadi. Nampak? Boleh follow? 1, 2. Boleh cikgu. Yang ketiga. Very good. Orang lain okey ke? Atau tak payah nak tunjuk dah? Dah expert dah ni. Boleh follow Modul ni ada pada awak ke? Boleh cikgu. Ataupun awak dah hantar? Ada ke? Ada cikgu. Okay, very good. Ada Awak cikgu. dah siap kan? Hopefully tahun lepas dah buat lah Okay, ini adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat. Okay, kita tengok poin yang keempat. Sama juga method dia. Start daripada XY kita. Dapatkan dulu dia punya ketinggian secara tegak. Nampak ni? 4. We move to number 4. The element of number 4 here. So we just tick. Tandakan sedikit. Gitu. Okay. And then last but not least, number 5. Okay, our number 5 refer to this reference garisan XY kita. Okay, dapatkan pula ukuran betul-betul tegak. Tegak sempurna darjah. Nampak Dapatkan ukuran di situ. Pindahkan pada elemen kita yang terakhir di sini. Yang mana kita dah labelkan dia sebagai number 5 tadi. Nampak kita tanda sikit. Itu kita dah dapat kita punya lengkung yang berkala merah. Nampak tak? Okey? Boleh nampak tak kelas? Lengkung merah. Nampak Kalau cikgu. boleh kita highlight. Very good. Okey? So kita dapat lengkung. Cikgu nak sambungkan ni mungkin tak apa nak cantik lah. Dapat lebih kurang macam tu lah. Okey? So kita tak habis. Kita akan nak buat pula untuk lengkung yang di sebelah hijau. Yang di sebelah belakang yang kita dah highlightkan di sini. Nampak tak? Okey? So yang ini pula ulang sahaja langkah yang sama. Okey? Kita bawa semula. Tadi cikgu dah adjust dekat situ. Dah dapatkan dia serenjang. So kita just panjangkan sahaja. Dia. Okay, kita andaikan kita gunakan garisan yang kita provide awal tadi tu untuk dapatkan garisan unjuran 90 darjah kat sini pula. Nampak So, katalah cikgu guna color hijau lah. Unjuran ni bagi warna hijau lah pula. Okay, kat situ. 1. Ni yang satu lagi kat sini. Nampak Ni 1. Okay. And then another one. Saja bagi color-color. Kok awak boleh nampak clear sikit. Kan nanti berserabut. Actually awak boleh zoom juga kan? Kalau you guna handphone boleh zoom rasanya. Kalau tak clear kat part-part mana awak boleh zoom. Kalau tak boleh zoom, cikgu akan zoomkan untuk awak lah. Okay. Setakat ini boleh awak ikut ke tak boleh? My question is. Boleh ikut tak Boleh boleh? cikgu. Boleh very good Okay, so sekarang tadi kita ambil jangka lukis tau. Untuk kita tandakan pada setiap garisan elemen 1 sampai 5. Tapi kita sebenarnya ada juga cara yang orang kata kita boleh pilih lah. Kalau kita tak nak keluarkan kita punya jangka lukis, kita boleh gunakan kita punya set square juga Tapi dengan syarat satu lagi set square kena duduk di sebelah sini. Nampak tak? Okey, kalau cikgu tak payah gunalah sebab cikgu dah ada angle kat sini Angle for sure akan jadi 60 lah. Ni kat sini kan. Tapi as for your part, you kena letakkan
sama ada nak letak macam mana pun tak apa. Nak tak belah sini pun tak jadi masalah as long as yang ini akan jadi landasan awak. Nampak? Dua set square secara pairing macam tu awak kena gunalah. You kena apply di sini. Boleh nampak Supaya yang di sebelah kanan, ni kanan cikgu lah yang 45 darjah punya set square tu, dia seolah-olah akan jadi landasan. Landasan maksudnya tak akan bergerak lah. Bila kereta api kan, kereta api yang akan bergerak. Landasan dia akan stay di sana. Okay, so ini you akan fix. You ambil, you tekan je lah dengan, orang kata apa, tangan awak tu you tekan, jangan bagi dia gerak. Sebab kita nak ketepatan. Dalam JKT jangan lupa ketepatan amat yang antara perkara ataupun terms yang paling penting pada kita adalah accuracy, ketepatan. Sebab ketepatan yang akan menentukan markah kita sama ada nak bagi dekat awak A+ ataupun A sahaja. Nampak So accuracy. Bukan setakat ilmu yang awak ada, tapi dari segi ketelitian, you punya kejuruplanan. Daripada kejuruplanan awak akan dapat hasilkan ketepatan di sana. Okey, nampak Sekarang ni cikgu nak cepatkan kerja sedikit lah. Okey, so cikgu dah boleh dapatkan dia punya ambil colour lain lah pula. Kita ambil biru pula. Kita lukis sedikit. Tadi titik 1 duduk dekat atas sini kan? Cikgu lukis je. Panjangkan tak apa. Nampak Cikgu panjangkan. Sebab apa cikgu kata panjangkan? Sebab cikgu dah tahu dah dekat sini akan ada. Cikgu tandakan dengan colour hitam lah. Okey. Titik nombor 1 tadi duduk dekat situ. So nombor 1 prime. Kat sini katalah nombor 1 kita. So ini di belakang dia cikgu letakkan tu sebagai 1 prime. So 1 prime dia akan ada di unjuran yang colour hijau di sini. Cikgu buat ataupun tanda dia sebagai silang pangkah. Boleh faham? Okay. So kalau di sini adalah 2, dekat yang belakang akan jadi 2 prime. Yang ini akan jadi 3 prime, 4 prime. Okay, yang sini akan jadi 5 prime. Isn't it clear with you? Hello? Faham cikgu? Boleh faham Okay, sekarang, okay very good. Sekarang cikgu nak pergi pada garisan elemen yang kedua. Yang kedua duduk dekat sini, nampak So sekarang fokus kita adalah nak mencari titik 2 prime kita pada garisan yang cikgu highlightkan dengan color hijau. So kita main color kat sini. Okay, so starting with our number 2 here, cikgu akan cari garisan elemen number 2, cikgu stop kat sana. Tadi saja je nak tunjuk panjang. So 2 you tahu dah duduk dekat sini. Nampak Okay, so for number 3. Okay, number 3. Sebab tu cikgu suka buat labeling. Supaya kita takkan tersilap lah. Ni number 3 kita. Okay, this is number 3. And proceed with number 4. This is our number 4. Yang merah tu line yang merah kita, titik yang color merah. Cikgu cari elemen number 4. And the last one, refer to this point. Kita pergi ke belakang sana. Okay, so kita simpan sekejap. Okay, so back to our penandaan. Okay, ingat bila awak dapat titik-titik antara, okay, why not awak tandakan dia dengan silang pangkah. Sebab apa tahu? Sebab katalah awak tak sempat nak siapkan you punya lengkung. Baru nak cari you punya flexible curve, baru nak cari you punya French curve. Tiba-tiba masa dah habis. Okay? So my advice is tolong tandakan sebagai silang pangkah. Sebab penandaan titik-titik antara dan juga titik-titik ekstrim juga akan diberi markah. Walau awak tak sempat nak habiskan awak punya lengkung secara garisan objek. Nampak tak? Jadi penandaan titik pun penting. Okey, kat mana kita tadi? We are having here as a number 2 here. So di sini akan jadi number 2. Di sini adalah number 3. Sini adalah number 4 prime. The last one refer to 5 prime. So kita dah siap kita punya lengkung. Nampak tak? Isn't it easy for you? Mudah tak? Mudah cikgu.
Mudah. Sebab tu kita kena highlight dulu dekat mana kita punya lengkung berada. Okey, untuk yang ni untuk awak lengkapkan lengkung, katalah cikgu highlightkan dia sebagai bagi dia tiga sikit. Okey. Kita try untuk lukiskan lengkung ni. Okey, color hijau. Okey, lebih kurang macam gitu. Okey? Okey, so kita dah dapat dah dua lengkung di sana. Beserta dengan titik-titik antara juga kita ada 4 titik ekstrim dan kita ada 6 titik antara. Kesemua titik ni 10 titik semua akan diberi markah pada awak. Nampak tak? Betapa berharganya penandaan titik tersebut. Kalau you buat semuanya dalam garisan binaan tanpa tanda, kita tak tahu dekat mana awak allocatekan titik antara, titik ekstrim, so kita tak boleh bagi markah. Ini kes kalau you tak sempat nak buat lengkung lah. Okey, untuk garisan-garisan yang lain tu cikgu boleh serahkan pada awak lah sebab cikgu just nak bawakan konsep asas beserta dengan lengkung. Lengkung ni juga dia ada beberapa kes. Sebab tu kita kena highlightkan dekat mana lengkung kita berada. Ada kes yang lain tu lengkung dia tak duduk sederet macam ni. Lengkung dia bukannya berada pada line yang merah dengan hijau. Kadang-kadang dia terpaksa dipantulkan. Ada kes lah. Kalau berkesempatan kita akan bawa lah kes tu untuk awak. Okey, ada soalan setakat ni. Pukul berapa tadi kita start? Pukul 9? Tak ada cikgu. Tak ada Kita habis pukul 10.30 Pukul berapa pun tak apa cikgu. Okey, untuk pandangan tambahan, agak-agak awak boleh dapat berapa persen pemahaman untuk malam ini? Setakat yang kita belajar. Berapa persen? 90. Wow, 90 dah hampir ke A+. A+ kita bagi 95 ni cikgu punya KPI lah. Okey, sebelum ni berapa nak bagi dekat awak? Sebelum, yalah awak dah belajar tahun lepas. Tak salah awak lah, bendanya dah lama, dah hampir setahun kan. And then awak sibuk kalut nak habiskan silibus untuk yang tingkatan 5. Ditambah pula dengan awak punya kerja khusus yang yang orang kata apa, tingkatan 5 ni dia punya topik agak sukar sedikit lah. Okay, so kita just refresh malam ni supaya apa yang akan awak dapat seperti manalah kawan awak dapat tadi. Mungkin 90 ke atas persen dia. Kalau bintang, berapa bintang yang awak dapat? Kalau kata 10 bintang, agak-agak awak malam ni awak dapat berapa bintang? Nak tengok sikit. 9. Wow, 9. Orang lain? 9 cikgu. Wow, 8 bintang. Baguslah awak ni. Ajar sikit je. Tapi bintang-bintang bergemerlapan dah ni tak apa lagi. Amirul Hakim, berapa bintang awak dapat? Ke dah jawab dalam ni? Belum. 7 cikgu. 7. Bagi siapa yang tak cukup lagi bintang tu, awak kena study lah. Okay, jangan awak just let it go. Yang boleh let it go siapa? Siapa yang boleh let it go? Farah Yasmin, tahu? Siapa? Awak tak tahu Awak tak pernah tengok cerita apa tu? Frozen Awak tak pernah tengok Apalah awak ni? Okay, awak tak boleh just let it go. Awak kena tackle masalah awak. So kita boleh ke kalau cikgu tambah sedikit lagi untuk info selain daripada pandangan tambahan? Okay, kita tengok sedikit untuk lukisan pengorakan. Boleh cikgu. Boleh ini tak berat lah. Cuma nak bagi gambaran pada awak lukisan pengorakan tu sebab bukan setakat berguna untuk bahagian A. Bahagian B juga amat-amat diperlukan lah. Awak kena ada info. Okay, so kenapa kita nak kena cari panjang sebenar? Sebab macam mana yang awak belajar dalam teorem Pythagoras matematik. Okay, you belajar dalam teorem Pythagoras, dia kata teorem Pythagoras ni, kejap Okay, dalam teorem Pythagoras, cikgu selit sikit kat sini Okay, sini. Katalah yang simple teorem awak ada 3, 4, 5. Macam pandangan tambahan juga.
perkaitan dia. Kalau kedudukan mata awak di sini, mata awak observe dari pandangan atas, boleh tak awak nampak panjang 5 tu? Atau yang akan awak nampak hanyalah 3? Jarak 3 sahaja. 5 tak boleh awak nampak sebab mata awak berserenjang dengan kedudukan arrow yang cikgu tunjukkan di situ. So tadi pandangan tambahan kita perlu nak dapatkan panjang sebenar. Sebab itulah kita observe dari kedudukan mata kita condong di sini supaya kita dapat hasil panjang sebenar iaitu 5 kita. Tapi jangan lupalah mengikut syarat mengikut dia punya syarat lah, perpendicular semua, garisan serenjang awak kena follow. Okey So itu adalah tujuan panjang sebenar. Disebabkan dalam pandangan tambahan tadi ada panjang sebenar dia, so cikgu nak bawakan sedikit awak masuk ke lukisan pengorakan. Sebab dalam pengorakan especially untuk komponen apakah yang awak kena highlight panjang sebenar? Siapa yang ingat? Cepat, siapa yang ingat? Ada yang ingat tak? Ulang balik soalan cikgu. Okey, soalan dia, rajah dalam pengorakan. Okey, kita ada beberapa komponen ataupun kita ada beberapa bungkah. Bila kita masuk lukisan pengorakan, kita kena tahu beberapa bungkah. Okey? So, untuk dapatkan panjang sebenar, bungkah-bungkah yang kita belajar ni, yang mana satukah yang melibatkan kena kita cari panjang sebenar dia? Bungkah mana? Cikgu tak bagi tahu lagi bungkah-bungkah yang ada dalam lukisan pengorakan. Hopefully awak masih ingat lah. Boleh faham soalan dia? Atau kalau tak faham, cikgu kena tanyalah. Okey, dalam lukisan pengorakan ada berapa jenis bungkah yang awak kena belajar, yang awak kena tahu? Any one of you? Name number 1. Ada berapa? Cepat. Ada berapa bungkah yang awak kena belajar? Awak kena tahu. 4, cikgu. Ada 4. Very good. Siapa tu? Siapa yang jawab tu? Rizwan. Rizwan, very good. Okay, so ada 4. Yang pertama adalah Prisma. prisma, very good. Number 1 is, cikgu jot down here as a prisma. The second one? Silinder. Okay, very good. Kita ada komponen silinder. Number 3? Piramid. Piramid. Okay, and then the last one? Cone. Very good. Tahniah. Okay, kita hanya perlu tahu 4 ini sahaja. 4 komponen ni sahaja yang perlu tahu dalam lukisan pengorakan. Soalan dia tadi, antara keempat-empat ni, komponen manakah yang memerlukan kita untuk mencari panjang sebenar? Itu soalan dia. So what's the answer? Kat mana ada panjang sebenar ni sebenarnya? We are looking for our true length. Ataupun PS. PS ada kat mana Atau PS ada kat 4 komponen tu? Any one of you can give me the answer? Hurry up. Soalan cepu emas ni. Cepat. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Sejujurnya tak ingat cikgu. Sejujurnya tak ingat. Baguslah awak berterus terang Telus. Okay, very good. Okay. Panjang sebenar hanya berada pada komponen piramid sahaja. Dia tak ada pada cone, tak ada pada prisma, tak ada juga pada silinder. Okay. You kena tahu Okay. Piramid pula dia boleh membentuk cut section ataupun dia punya base. Base tahu tak apa? Dia punya apa base. Dasar. Dia punya Allahu Akbar. Dia sebut base kan?
Tak apa cikgu, kami faham base cikgu. Apa faham? Apa faham orang putih? Bagus. BASE lah, base lah. Okey, base dia bukan setakat membentuk segi empat sama, segi empat tepat. Tapi dalam piramid, dia boleh bermula dari base ataupun cut section dia dari bentuk segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi bla 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 bla. Apa ni polygon. Sebarang jenis polygon can be it, boleh jadi dia punya base. Nampak Contoh yang ada di sini adalah piramid. Contoh yang ada dalam pandangan awak sekarang ni view awak adalah piramid. Tapi piramid ni tapak dia ada tapak. Base adalah tapak. Nampak? Dia datang secara spontan gitu kan. Okey, base adalah tapak. Tapak dia adalah segi empat tepat. Nampak So bila ada rajah yang macam ni melibatkan piramid, for sure sebelum nak mendapatkan awak punya lukisan pengorakan, awak perlu cari dia punya PS ataupun panjang sebenar. Nak cari panjang sebenar, awak tengok pada ni pada rajah di sini Okay. So ini yang ditunjukkan di sini. Yang ini cikgu highlightkan. Yang ini bukan panjang sebenar. Nampak? Boleh follow Boleh cikgu. Harap-harap boleh lah. Okay, kena imagine sikit. Tapi untuk dapatkan panjang sebenar, awak kena buat step macam ni lah. Buat satu garisan, ambil jangka lukis awak, dapatkan gitu, awak tarik dia turun ke bawah ni, kena dekat base, daripada puncak M, pergi ke situ. Ini adalah PS yang akan kita gunakan. Nampak tak? Ini untuk piramid lah. Okay, fokus kita adalah piramid. Dan awak tengok baliklah panjang sebenar yang mana satu bukan panjang sebenar. Kalau dia dapat dalam pinggir macam ni yang ini bukan panjang sebenar. Tapi keliling A, B, C, D ni semua adalah panjang sebenar. Sebab yang ini merujuk pada orang kata panjang yang betul-betul pada tapak piramid tersebut. Maka itu adalah panjang sebenar dia. Tapi kalau pinggir yang ni lah yang cikgu highlightkan ni, yang ini bukan panjang sebenar. Dia akan jadi panjang sebenar selepas awak melakukan proses ini. Boleh faham? Hopefully awak okay. Faham cikgu. Very good. Okay. So we turn to this page. Kita tengok di sini. Okay, tentukan panjang sebenar garisan AP. Ni nampak PA ataupun AP kita bukan panjang sebenar. Sebab di sini kalau kita rujuk pada cikgu keluarkan peralatan. Okay, sini Okay, kita lukiskan ini. Kejap, warna merah. Okay, garisan ini. Nampak garisan ni, cikgu lukis ni. Okay. Okay, yang ini adalah pinggir rata. Pinggir rata bagi piramid kita. Tapak di sini sekejap lagi cikgu tunjuk pinggir perpenjuru dia. Yang ini flat. Flat to flat. Bila dia adalah flat, maka kita kena cari dia punya panjang sebenar. Nak cari panjang sebenar, lukiskan garisan yang color merah tadi. Okay. And then awak cucukkan ataupun you just centered. You letakkan kat sini betul dekat puncak P awak. Okay, boleh dekat P. Nampak dekat P. We counter check. Okay, letak dekat P. Dapatkan. Dapatkan ni Nampak ni? Nampak tak jangka lukis cikgu ni Nampak cikgu. Okay, very good. Kita akan buat satu curve gitu Nampak? Kita akan buat macam ni. Kalau you suka nak buat the whole part sebagai bulatan pun it's up to you lah. Tak jadi masalah. Tapi tak apalah, cikgu just tunjuk sikit gitu. Sebab apa nak guna sikit je pun. Nak guna kat sini je. Make sure dia tepat lah. You nak ambil dekat A pun boleh, you nak ambil kat sini pun boleh. Sebab kita tahu dah, kita punya bulatan ni dia akan berada sekeliling you punya tapak piramid ni. Tu yang cikgu cakap tadi, tapak piramid boleh jadi sebarang bentuk. Okay, as long as dia adalah polygon. Polygon adalah segi banyak lah. Okay, understand this. Boleh follow Okay, so this is our base.
Kejap dia tak nak. Dia duduk kat bawah ni, dia dah tenggelam. So, we need to take another one. Okay. Sini Okay, back to this one. Kita just draw one line here. Ingat you punya panjang sebenar boleh dilukis di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kebiasaan kita akan lukis di sebelah kanan lah. Sebab kadang-kadang soalan yang kita ada dia lebih menjurus kepada space yang kosong tu berada di sebelah kanan kita. Kita nak lakukan kita punya lukisan kerja kita tu di sebelah kanan. Sebelah kiri kalau kita nak dapatkan PS tak jadi masalah. Kalau you kata tak naklah buat yang curve ni kat sebelah kanan. You nak pergi yang sebelah kiri, up to you. Okay, tak ada masalah. Ikut awak je. Ikut mana awak suka. As long as you are happy, we are happy too. Okay. So, 90, keluarkan. Kita turunkan ya. Nampak ni? Kita akan lukiskan garisan ni dengan buat satu unjuran ke base kita. Gini. Okay, simpan. Simpan. Tak, tepi sekejap. Okay, boleh nampak ni? Nampak cikgu? Very good. Okay, so kalau dah okay, kita akan ambil pembaris kita. Awak ambil pembaris lah. Cikgu dah boleh terus buat macam ni je. Okay, so this will be our PS. The true length. Panjang sebenar kita yang berkala merah. Nampak? Okay, so di sini cikgu tunjuk sedikit lah basic dia. Okay, kita dapatkan katalah. Ini ketinggian. Kat sini. Okay, simpan. Okay, so kita nak gunakan yang pinggir yang true length True length di sini. Kita tak tahu true length kita tu ni tak tahu berapa angle dia tapi kita kena carilah. And then you letakkan awak punya apa orang kata ataupun kalau you tak nak buat garisan ni unjur ke sini pun tak jadi masalah. Nampak Cikgu gunakan peralatan, cikgu ambil yang colour merah. Cikgu tak ambil yang pinggir AP yang asal. Yang hitam tak guna Kita ambil yang baru. You boleh je guna 2 set square. Awak just gerakkan dia ke sebelah kanan. Okay, kanan kalau ada space kosong lah. Okay, awak dah boleh start ni lukiskan satu starting point awak untuk claim lah. Ni cikgu tunjuk sikit je lah. Atau you boleh juga ambil ukuran true length dia. Ambil kat sini. Nampak Yang baru PA prime. Yang baru pun boleh kalau tak nak selari tadi. Cucuk je kat mana-mana. Dapat juga. Sama case je. Panjangkan aje lah. Selagi dia tak kena pada pandangan atas kita. Kalau nak terkena pun tak jadi masalah lah. Tapi kalau seboleh-bolehnya kita elakkan lah. Cara kita nak elak, kita ke depan sikit lah kita punya rajah ni. Nampak tak? So di sini kalau you nak start dengan you punya claim, kalau dah ada claim diberi pada awak, you boleh start menanda lah. Kita tanda mengikut arah jam ke lawan jam? Nak tanya awak. Lawan. Are you sure? You make me confused. Tak sure. Tak sure. Siapa yang sure? Cepat. Kawan awak tak sure tapi dia bagi jawapan. It's okay. Ikut arah jam cikgu. Yes, very good. Okay, kita mengikut arah jam. Kalau mengikut arah jam, katalah PA awak tu adalah claim. Claim tahu? Biasa dengar kan? Yang ditandakan sebagai KK prime tu. Tak jadi masalah lah dia tanda PA ke whatever things lah. Okay, kalau dia nak tanda dengan Taufik, nama pun boleh. Kat situ letak T, dekat A tu gantikan dengan Q pun tak jadi masalah. As long as you tahu itu adalah SIM ataupun claim dia. Claim ni adalah starting point dia lah. Okay, katalah PA adalah claim awak. So, setiap pepenjuru katalah you labelkan dia dengan kita labelkan. Katalah ni angka 1, ini 2, ini 3, kat sini 4, kat sini 5. And then back to A balik lah. PA gitu. You tandakan setiap satu dia punya panjang sebenar mewakili tapak pada pandangan atas dia.
Cara nak tanda samalah. You ambil baliklah awak punya set square tadi tu. Okay, ambil set square. Okay. Besar dia punya tu panjang. Kita ambil macam ni lah. Okay, kita pergi situ. Okay, gitu. Nampak So, you akan start menanda. Okay, kita start menanda pada kita punya curve yang kita dah cari sebagai PS kita. Apa jadi kalau curve yang awak buat ni, okay, ni you tanda macam ni bukan PS yang awak gunakan. Kalau you buat curve ni ni bulatan yang semi ni, lebih kurang macam semi ni, bukan mengikut PS, awak terlupa pergi ambil yang pinggir hitam, maka semua markah awak akan hilang lah. Sayang, penat awak lukis sampai habis. That's why you punya starting point awak pastikanlah bagi betul. Okay, daripada awal permulaan, sebab tu konsep asas kena kuasai lah. Okay, this is our PA. So number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, number 5 is here. Cikgu tunjuk contoh je ni. Number 5. Okay, so back to A. Ni balik ke A lah. Dia tutup lah. Kalau dia tak tutup, dia akan terbuka awak punya pengorakan tu nanti. Okay, so dia akan ada berapa? Dia punya tapak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samalah. Kita ada hexagon. So, awak boleh terus. Ni tak ada sebarang pemotongan. So, dia akan dapat fully macam ni lah. Okay. So garisan yang kita lukis ni bukan garisan elemen tapi nama dia adalah garisan apa? Ni garisan yang cikgu lukis satu-satu ni. Apa nama garisan ni kelas? Hello? Apakah nama garisan ini? Garisan yang cikgu lukis ni. Ni kat dalam ni. Lipatan. Yes, very good. Jangan lupa tapak kita adalah flat. So awak akan highlightkan dia sebagai garisan objek lah. Keseluruhan garisan yang ada di sini semua adalah garisan objek. Kecuali curve yang awak bina tadilah dalam garisan binaan. So kita dah siap kita punya pengorakan penuh. Biasanya ini adalah pengorakan penuh lah. Okay, so boleh konsep asas yang kita nak bawakan di sini adalah PS kita, panjang sebenar. Okay, awak dapat kuasai panjang sebenar, maka tak jadi masalah lah. Okay, you boleh buat untuk yang lain insyaAllah. Okay, kita go through sedikit lah. Kita tengok kaedah. Sebab kadang-kadang ada soalan ni ditanya dalam soalan teori Okay, kalau you tengok yang ini, you kena kenal pasti yang ini adalah rajah silinder. Nampak ni rajah pertama kita ini adalah merupakan silinder. Maka kalau silinder, dia menggunakan kaedah selari. Okay, silinder ni you andaikan seolah-olah macam you ada kapet. Kat rumah awak ada kapet tak? You gulung dan awak bentangkan. Itu adalah jawapan bagi pengorakan kita. Dan starting point untuk awak gulung tu, okay, itu merupakan dia punya kelim. Bila awak bentang, awak gunakan kaedah selari di sana. So, simple. Di sana contoh yang kita boleh bawakan di sini adalah kapet. Kalau rumah awak pakai kapet lah. Ataupun roll tissue toilet tu boleh jugalah awak jadikan sebagai BBM kita. Kita buka gulungan tu, kita tengok dia punya bentangan macam mana. Tapi dia bukan hanya satu layer lah. Tapi kalau guna tisu tu dia akan banyak layer. Nak mudah lagi, you ambil dia punya bahagian yang terakhir tu, you potong memanjang gitu. Okay, you buka. Okay, satu lagi nak tanya awak. Bentangan yang kita buat ni dia merupakan bentangan apa? Bentangan dia jenis luar ke atau bentangan dalam? Soalan dia. Sambil-sambil kita check untuk kaedah, kita go through juga bentangan dia yang macam mana. Tadi kawan awak dah bagi tahu dah konsep asas dia adalah mengikut arah jam. Sekarang cikgu nak tanya bentangan untuk pengorakan, kita menggunakan bentangan dalam atau bentangan luar? What's the answer? Luar ke dalam? Dalam. Yes, very good. Dalam. Yes, very good. Kita menggunakan bentangan dalam. Sebab dalam pengorakan kita andaikan kita punya bungkah kita adalah kosong. Contoh macam silinder dekat nombor 141 ni Kita andaikan seolah-olah macam
Sekejap seolah-olah orang lidi ni dia duduk kat dalam sini. Nampak? So kalau dia keluar kat bahagian bawah ni kaki dia kat atas ni. Tengah-tengah tu tak nampak lah. Nampak kaki dia kat bahagian bawah tu dan bahagian yang antara ni antara silinder tu kosong sebab dia duduk sebelah dalam. Dia duduk sebelah dalam dan dia buka pengorakan tersebut. Maka yang dibentangkan ataupun yang orang kata dihamparkan itu adalah permukaan sebelah dalam. Itu adalah konsep dia. Kita tak duduk sebelah luar. Kita tak berada di sebelah luar sini. Nampak Kita andaikan kita duduk di dalam silinder berkenaan dan kita start dengan kelim kita buka. Bila kita buka, kita nampak bentangan sebelah dalam. Okey, sebab tu penandaan nombor 1, 2, 3 awak kena mengikut arah jam. Kalau awak melawan jam, dia seolah-olah you buka dia sebelah bentangan luar. Bila bentangan luar, markah bentangan luar biasanya kita bagi antara 0.5 ke 1, kita buang. Kita tak bagilah. Okey, dan cara awak labelkan tu pun kita bagi markah juga. Kalau you buat pelabelan tu kita tahu you nak bentangkan dia secara bentangan dalam. So kita dah boleh bagi markah dekat awak di mana awak faham dia punya konsep asas bagi pengorakan. Penting dia punya konsep bukan sekadar melukis tapi you kena tahu asal usul dia. Sebab kita nak derive, kita nak buat pembuktian. Macam mana kita dapat, macam mana kita nak buktikan, macam mana kita nak menulis, semua you kena tahu. You kena absorb apa ilmu. Sebab sekarang soalan teori. Bila ada teori, you kena relate dengan soalan bahagian B. Okay, dulu tak apa. You mahir bahagian B, tak tahu teori langsung pun tak jadi masalah. You still boleh dapat A. Sekarang tidak lagi. 30% hanya untuk teori. Markah agak besar. Okay, so pergi pada 4.2 Yang ini adalah kaedah jejarian di mana puncak dia straight, tegak. Okay, 90 darjah kat sini lah. Okay, so dia menggunakan kaedah jejari atau kaedah jejarian. Dan yang ini dia tersengit sedikit. Puncak dia sengit dia menggunakan kaedah segitiga. Kita tak belajar cara pengorakan bagi kaedah segitiga. Memadai dua ini sahaja. Nampak Dua ni sahaja yang awak kena kuasai cara nak lukis pengorakan. Untuk kaedah penyegitigaan ataupun kaedah segitiga, kalau zaman dulu, yes kita buat. Tapi sekarang silibus baru dah tak ada. Cuma awak kena tahu, kena faham, itu adalah kaedah segitiga. Mungkin akan disoal dalam soalan teori. Okey Boleh? Okey, yang ini juga adalah kaedah jejarian di mana piramid ni kita cantas, kita potong. Okey, so asal usulnya dia ada sebelah atas ni lah. Nampak sebelah atas ni dia ada. Tapi kita cantas di bahagian ni kita buang. So seolah-olah itu masih merujuk pada piramid. So that's why ini adalah kaedah jejarian. Ini adalah silinder terpotong, kaedah dia adalah selari. Yang ini adalah kon, kaedah jejari. Yang ini piramid piramid yang tak terpotong. Full kaedah jejari juga. Rasa ini tak ada masalah. Okey, yang ini pula. Okey, yang ini adalah kaedah segitiga, segitiga, segitiga dan yang ini adalah actually prisma. Okey, dia terpotong macam gini. So dia adalah kaedah selari lah. Tak ada masalah. Yang ini kalau you nampak lain sikit tu ini adalah kaedah segitiga. Okey, ini adalah label-label Label-label juga penting untuk awak Garisan elemen dan garisan bentangan. Semua ni dilukis sebagai garisan binaan. Kecuali bahagian outline yang di luar sahaja, yang ini merupakan dia punya garisan objek. You kena tahu. Boleh Garisan elemen kita lukis bila mana kita nak dapatkan bahagian ataupun permukaan lengkung lah. Okay, kita provide elemen. Mesti dalam binaan. Yang ini adalah garisan bentangan. Kadang-kadang ditanya dalam soalan teori. Okay, ni tadi kawan awak dah mahir dah. Dia kata garis lipatan. Yang ini adalah bentangan. Kelim adalah starting point kita. Okay. So, ada masalah tak setakat ini? Alhamdulillah okay. tak ada cikgu. Boleh follow Alhamdulillah ya. Okay, so yang ini kalau cikgu tak tunjuk awak boleh buat kot. Sebab yang ini adalah prisma sahaja. So, tugas awak adalah untuk buat pelabelan. 1, 2, 3, 4. This is our sim. Okay,
So nombor 4, cikgu tunjuk sikit lah. Alang-alang ini dah dekat pukul 11. Kita boleh habiskan pukul 11 kot. Okay, 2 jam Ni okay. Yang ini kalau you guna, sekejap. Kita guna peralatan lah. Nanti tengok cikgu tak guna alat, awak pun tak guna alat. Okay, this is the point. Okay, ini adalah garisan bentangan. Garisan bentangan. Okay. Andaikan kat situ and then jangan lupa kita punya peralatan kena gunalah. Make it 90 degrees. Starting point awak boleh berada di mana-mana. Nampak Dan jangan bagi dia lekat. At least ada gap sedikit lah. Gitu. Okay, 90 darjah. Kita guna kaedah selari je kan? Okay, so di sini kita akan gunakan jangka lukis kita untuk ambil ukuran 1/1. Okay, starting with number 1 kat sini. Okay, jap. Okay, kita start dengan KK prime pergi ke 1. So KK prime akan start awal lah kita punya claim. Boleh faham So claim kita di situ. So kita akan tandakan. Ni dia tak boleh nak pergi ke bawah So cikgu tandakan kat atas lah. Boleh je Okay, so kat sini kita tandakan. Nombor 1. Okay, nombor 2 kita sama tak? Kalau dia adalah prisma, dia punya tapak dia sama, tak apalah. Okay, nampak tak? Sama You kena check lah satu persatu. Sebab kita menggunakan panjang sebenar pada pandangan atas. Kita transfer dia punya jarak 1/1. Boleh follow yang ni So kalau tak silap cikgu, semua ni adalah sama. Kalau tak sama, awak ambil ukuran mengikut dia punya labeling lah. Okay, ini yang kedua. Okay, yang ketiga. Soalan ni simple sebab dia tak ada transcript dekat mana-mana, dia tak terpotong. Okay, this is number 3. This is our number 4. And then back to KK prime. This is our KK prime lah. Okay, that's it. Simpan. Boleh setakat tu? Okay, apa yang awak hasilkan nanti semuanya adalah dalam garisan objek awak. Sekejap. Okay, kita start dengan sini. Ni semua akan jadi awak punya garisan objek. Cikgu buat binaan dululah. Untuk finishing dia, awak akan buat dia sebagai garisan objek lah. Okay. Tak boleh terus buat objek sebab bongkar awak biasanya kita tak akan bagi yang macam gini lah. Biasanya kita akan bagi yang terpotong. Sebab tu perlunya garisan binaan terlebih dulu. Sebelum hasil ataupun end product awak. Ini sekejap. Okay. So kita dapat gitu. Okay, siap simpan. Okay, untuk part awak kena highlightkan dia sebagai garisan objek. Garisan objek biasanya guna ketebalan yang agak tebal sedikit lah. Ni 1. Ni adalah garisan-garisan yang awak kena highlightkan sebagai jawapan. So this is our garisan lipatan. Ada 1. Awak lukis dia cantik lah. Okay. Bagi habis ni. Kalau dia bukan garisan lipatan, maka tinggalkan dia dalam garisan binaan sahaja. Terutama sekali adalah garisan-garisan elemen lah. Okay. So tadi cikgu kata orang lidi kan. Cikgu ni suka sungguh lukis orang lidi kan. Kat sini samalah kes dia. Katalah orang duduk kat sini kan. Ni dia masuk kat sini ni tangan dia. Kaki dia katalah kat bawah tu. Macam tu lah. Lebih kurangnya lah. Okay. So dia menggunakan bentangan dalam. Kita andaikan kita berada di sebelah dalam. Jadi bukaan kita, kalau you tak percaya, awak try gunakan kertas-kertas cardboard kat rumah awak tu. You try buat bentuk yang macam ni, awak berada di sebelah dalam. You labelkan 1, 2, 3, 4 dan awak bentangkan dia. Awak nampak you punya labeling tu, dia bermula dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan back to KK prime. Tapi jika sekiranya awak berada sebelah luar kat sini, okay,
you buka dia, buat bentangan pengurakan untuk dia, you punya nombor 1 takkan ada dalam kedudukan yang macam kita dapat di sini. Boleh try lah. Okay, tapi jangan pergi terbalik-terbalikkan you punya bongkah pula, nak bagi dapat juga kan. Okay, so konsep asas dia itulah dia. Okay, ada soalan setakat ini? Tak ada cikgu. Okay, very good. So, cikgu rasa setakat itu dulu. Kalau tak ada soalan apa-apa, kejap Cikgu stop. Terima kasih banyak Cikgu Rani. Oh, Cikgu Mat ada ke? Ada Cikgu Rani. Terima kasih banyak buat apa pengajaran, persembahan yang saya agak terbaik. Tak adalah. Okey, sebelum cikgu akhiri cikgu minta maaf lah kalau ada terkurang, kelemahan adalah di pihak cikgu sendiri dan yang lebih tu adalah dari Allah SWT lah. So sama-sama kita belajar, sama-sama kita share apa ilmu yang kita ada. Tak semestinya ilmu tu hanya untuk kita sendirilah. Lagi banyak kita share, lagi banyak yang kita akan dapat lah, insya-Allah. So cikgu rasa setakat InsyaAllah ini. cikgu. Hope you Terima enjoy kasih, your Cikgu. day. Okay, that's it. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Cikgu Mat Kata ada apa-apa tak? Nak cakap apa ke? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Rani sekali lagi kerana telah sudi bukan saja pada tajuk yang rancang tu hanya lukisan pandangan tambahan, tapi tambah lagi lukisan pengurakan. Sikit je. Sikit pun tapi besar makna dia tu. Jadi terima kasih sekali lagi dan juga saya terima kasih juga pada pelajar-pelajar yang bagi kerjasama lah pada cikgu, pada Cikgu Rani semasa pelajaran tadi. Dan kita harap satu hari kita dapat jemput lagi Cikgu Rani untuk bantu kita untuk kemaskan lagi JKT bagi sekolah SMK Mukuang. Jadi saya sebagai wakil lah Cikgu JKT dan pelajar-pelajar semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Rani. Semoga semoga jaya semualah, insyaAllah. InsyaAllah. All the best. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih You're cikgu. welcome. You're Terima welcome. kasih cikgu. Alright, you're welcome. Study jangan tak study. Bye. InsyaAllah cikgu. Masih cikgu. Cikgu. Yep. Cikgu ada buat record ke? Ya. Cikgu boleh share cikgu sebab saya boleh bagi kat kawan-kawan yang tak join. Boleh. Nantilah, nanti cikgu, biasa Nanti. cikgu, kejap cikgu stop record dulu Cikgu. Boleh, boleh.